baring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil peluang dalam perbahasan belanjawan 2012 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan pada 7 hari bulan hari Jumaat yang lepas. Dalam pembentangan Yang Amat Berhormat dimulai dengan mengenengahkan ayat surah Quraisy ayat yang ketiga, yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Sadaqallahul azim. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Kaabah ini yang telah mengurniakan makanan yang menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ayat surah Quraisy ini seharusnya dilihat serentak dengan apa yang telah didedahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fil yang mengkisahkan bagaimana kerakusan, tamak dan halobah Raja Abrahah untuk menakluki Makkah dengan meroboh Kaabah. Saya cuba mengambil ini dalam ucapan dasar perbahasan ini ialah untuk kita dalam bajet 2012. Walaupun dilihat secara umum dan mungkin diakui oleh setengah mengatakan bahawa ini bajet sama rata dan bajet untuk memberi kemudahan yang sebegitu rupa yang dirasai dan dinikmati bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Pun begitu, kita juga tidak harusnya lupa bahawa apa yang telah diberi kepada kita oleh pakar-pakar ekonomi yang meletakkan kedudukan suasana di mana tahun hadapan dan seterusnya adalah tahun-tahun yang kita akan menempuh kemelesetan. Datuk Yang di-Pertua, ayat surah Quraisy adalah hasil daripada salah satunya doa Nabi Allah Ibrahim AS. Allah memperkenankan doa Nabi Allah Ibrahim AS, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah di ketika mana bumi Makkah yang begitu tandus, kering kuntang, yang jauh penghasilannya yang boleh diterjemahkan sebagai bumi subur, bumi yang boleh membawa suatu kekuatan dari segi ekonomi. Maka Nabi Allah Ibrahim doa supaya bumi Makkah ini Allah menjadikan pertama sekali buminya aman damai, dan juga bumi Makkah ini disuburkan dengan hasil buah-buahan. Hasil daripada doa Nabi Allah Ibrahim AS. Maka kesuburan itu dinikmati oleh masyarakat Makkah atau masyarakat Quraisy pada ketika itu, sehinggalah mereka menjadi suatu kebiasaan. Perniagaan mereka begitu maju dan memuncak, sehingga perniagaan di musim sejuk dan juga perniagaan di musim panas. Di musim sejuk mereka tumpukan perniagaan mereka menghala ke Yaman, sementara di musim-musim panas mereka menghalakan perniagaan mereka
dari arah kawasan yang lain. Jadi disebabkan itu, maka kedudukan bumi Makkah yang pada ketika dahulunya tandus, kemelesetan berlaku dan ekonomi tidak tumbuh, akhir sudahnya menjadi sebuah negara atau sebuah kawasan yang begitu makmur. Di sana berlakulah masyarakat Quraisy lupa daratan. Mereka dah jadi rakus, mereka dah jadi tamak, dan mereka lupa jalan kebenaran. Sehingga mereka dalam keadaan yang cukup bebas. Sedangkan mereka telah pernah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dicengkam dengan kuasa-kuasa pemerintah yang zalim. Mereka tinggal dalam keadaan aman sentosa, walaupun sebenarnya di sekeliling mereka sentiasa diancam ketakutan. Sehingga sampailah kepada zaman di mana penduduk-penduduknya, sebagaimana yang dikatakan tadi, mereka menyeleweng daripada jalan-jalan kebenaran. Ini membawa suatu keadaan di mana Abrahah, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, khususnya kepada kita umat Islam, Abrahah begitu cenderung dengan jiwa rakus dan tamaknya melihat pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, yang begitu ampuh di Makkah itu sendiri. Maka ketamakan Abrahah dan begitu juga dengan kuasa yang ada kepadanya, seolah-olah tidak ada siapa yang boleh mengatasi kekuatan yang ada kepada bala tentera Abrahah. Itulah maka Abrahah menyediakan suatu angkatan tentera untuk merobohkan Kaabah itu sendiri. Datuk yang dipertua, punca Abrahah untuk ke Makkah bukan semata-mata kerana Baitillah, tapi yang tersirat jauh oleh Abrahah itu ialah kekayaan yang ada di Makkah. Sebab ramai pengunjung-pengunjung dari luar ataupun pelancong-pelancong dari luar, sama ada dalam siri-siri peribadatan mereka, datang ke Kaabah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi melonjak begitu jauh daripada apa yang ada. Pelaburan asing masuk, currency mereka kukuh disebabkan kekuatan ekonomi yang ada di bumi Makkah pada ketika itu. Lalu berlakulah keadaan di mana pertarungan ketamakan dan kezaliman ini terhadap bumi Makkah itu sendiri. Inilah yang Allah tegaskan dengan sebab keadaan yang sebegitu aman dan damai, sedangkan di sekeliling Makkatul Mukarramah telah tidak aman. Negara-negara lain, negeri lain pada ketika itu berada dalam keadaan huru-hara. Inilah yang Allah tegaskan, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah kamu dapat melihat bagaimana kedudukan tanah haram Makkah ini berada dalam keadaan aminah, aman dan damai, sedangkan wa yatakhattafun nasu min haulihim, rompak samun dengan begitu rakus dan ganas, kacau bilau berlaku di sekeliling. Jadi dengan sebab itu, peristiwa serangan bala tentera bergajah yang ini adalah memberi kesan yang amat besar untuk menambahkan lagi kehormatan Kaabah di seluruh pelosok semenanjung Arab. Apabila gagalnya Abrahah menawan Kaabah, maka imej masyarakat Arab Quraisy makin naik, ataupun nama baik mereka makin menyerlah, yang dengan ini menyebabkan apabila sahaja usaha perniagaan dan perdagangan yang dilakukan oleh Quraisy, maka mereka telah mendapat keyakinan dan kepercayaan di mana-mana negeri dan di mana-mana saja yang mereka pergi untuk memperdagangkan
barang-barang dagangan mereka. Kabilah perniagaan yang menuju ke Yaman di musim sejuk, begitu jugalah kabilah perniagaan yang menuju ke Syam di musim panas, semuanya mendapat tempat dan menghasilkan kedudukan yang sebegitu hebat. Saya sebutkan ini kerana untuk elaborate atau untuk diselaraskan dengan perkembangan-perkembangan dalam negara kita yang pernah kita tempuh pada satu ketika dulu, dengan begitu melonjak kedudukan ekonominya, dan makin hari sampai kepada peringkat ini kita melihat di berbagai audiens dan di berbagai lapangan membahaskan tentang kemelesetan, dan ini diakui sendiri oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Yang ada semalam dikaitkan oleh Yang Berhormat mengenai dengan urutan yang berlaku juga di peringkat antarabangsa sebagainya. Cuma apa yang saya ingin tegaskan di sini, Datuk Yang Dipertua, ialah kehidupan nikmat Quraisy selepas kebangkitan Nabi Muhammad SAW ini Allah peringatkan. Sebelum ini kamu susah, kemudian tu kamu berjaya, kamu maju. Tetapi setelah kamu berjaya, kamu maju dan kamu senang lenang, maka kamu lupa kepada keadaan siapakah yang memberi kesenangan dan kemenangan kepada kamu. Maka itulah Allah tekankan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Kita tidak mahu bajet kita 2012 kita mulakan dengan suatu Quraisy yang cukup cantik, tapi konten pengisiannya kita bimbang kalau tidak memenuhi kehendak-kehendak itu tadi. Itulah nikmat rezeki yang mewah, hasil daripada perjalanan ataupun hasil daripada apa yang telah dinikmati oleh Quraisy Makkah itu. Sedangkan pada waktu sebelumnya negeri mereka dan negara mereka berada dalam keadaan yang kering kuntang. Allah mengingatkan kaum Quraisy dengan nikmat-nikmat itu supaya mereka merasa malu kerana mereka telah menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka telah menjadi tamak, mereka telah jadi ganas, pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Sedangkan kesenangan yang diberi kepada mereka itu oleh penaung rumah suci ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hidup aman dan mereka berada dalam keadaan yang bahagia. Datuk Yang Dipertua, kalau saya boleh kaitkan sedikit di sini, dalam sejarah bangsa Arab sebenarnya suatu bangsa yang tidak pernah memainkan peranan penting di dunia, malah tidak mempunyai identiti sebelum kedatangan Islam. Di Yaman, mereka merengkok di bawah penjajahan Parsi atau Habasyah. Kerajaan Arab yang berdiri di sana kadang-kadang berada di bawah naungan Parsi. Di utara negeri Syam berada di bawah penjajahan Rom, baik secara langsung maupun secara tertubuhnya sebuah kerajaan Arab di bawah naungan kerajaan Rom. Tiada wilayah yang terselamat dari penjajahan asing, melainkan wilayah tengah semenanjung Arab. Tetapi wilayah itu berada dalam keadaan hidup padang pasir, dan mereka berpecah belah. Tidak dapat merupakan satu hakikat dalam percaturan kuasa dunia. Peperangan antara kabilah berlaku selama 40 tahun. Tetapi kabilah-kabilah itu baik secara berasingan maupun secara terkumpul tidak pernah mempunyai kekuatan yang disegani oleh negeri-negeri jiran yang kuat. Apa yang telah berlaku dalam tahun gajah yang disebutkan itu merupakan ukuran kekuatan kabilah-kabilah itu apabila terdedah kepada serangan asing. Datuk Yang Dipertua,
di bawah panji-panji Islam sahaja bangsa Arab bagi pertama kalinya dalam sejarah memainkan peranan antara bangsa dan mempunyai kekuatan kerajaan yang diguruni, yaitu kekuatan yang menyapu kerajaan-kerajaan, menghancurkan singgah-sana dan memimpin umat manusia setelah dihapuskan pimpinan-pimpinan jahiliyah yang sesat. Tetapi yang menyediakan kebangkitan bangsa Arab bagi kali pertama dalam sejarah mereka ialah mereka lupakan diri mereka sebagai bangsa Arab. Mereka lupakan semangat kebangsaan dan perkauman mereka. Yang mereka ingat hanya mereka adalah orang-orang Islam saja. Dan yang dikibarkan mereka hanya panji-panji Islam saja. Mereka membawa satu akidah raksasa yang kuat kepada manusia sebagai rahmat dan kebajikan untuk mereka. Mereka tidak membawa gagasan kebangsaan dan perkauman. Mereka membawa gagasan dari langit, ajaran Allah untuk diajarkan kepada manusia. Bukannya membawa izm dari bumi untuk menundukkan manusia di bawah pengaruhnya. Mereka keluar dari negeri mereka semata-mata untuk berjihad pada jalan Allah, bukan untuk membina sebuah empire Arab yang mewah, makmur, angkuh dan takabur, bukan untuk mengeluarkan umat Arab dari penjajahan Rom dan Parsi kepada pemerintahan bangsa Arab sendiri. Malah mereka keluar untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang tunggal, sebagaimana ucapan-ucapan yang antara lain pernah diungkapkan oleh tokoh pimpinan Rabai Ibn Amir dalam suatu utusan di suatu majlis, di mana beliau menekankan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk mengeluarkan umat manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang tunggal. Ketika inilah bangsa Arab yang mempunyai kewujudannya, memiliki kekuatan dan memegang teraju kepimpinan, dan semuanya itu adalah untuk Allah dan untuk jalan Allah. Mereka terus mempunyai kekuatan dan memegang teraju kepimpinan selama mereka berjalan lurus di atas jalan Islam. Datuk yang dibertua, malangnya apabila mereka telah menyimpang dirinya dan mengingatkan kembali semangat kebangsaan dan perkauman mereka. Mereka berjuang di atas kabilah Arab, mereka berjuang di atas kebangsaan Arab, mereka tinggalkan panji-panji Islam untuk mengebarkan panji-panji kebangsaan dan perkauman. Maka mereka telah dibuang oleh bumi dan dipijak oleh bangsa-bangsa yang lain. Inilah kalau kita renung dalam sejarah bagaimana tamadun umat Arab, sebagaimana sehingga sudahnya, sebagaimana yang kita lihat hari ini. Kerana Allah telah tinggal dan lupakan mereka setelah mereka tinggal dan lupakan Allah. Apakah nilai umat Arab tanpa Islam? Apakah buah fikiran yang dapat disumbangkan oleh bangsa Arab kepada umat manusia apabila mereka tinggalkan buah fikiran Islam? Apakah nilai satu bangsa yang tidak menyumbangkan sesuatu fikiran kepada umat manusia? Setiap bangsa yang pernah memimpin umat manusia dalam mana-mana tempoh sejarah adalah mewakili suatu pikiran. Sedangkan bangsa-bangsa yang tidak mewakili sesuatu pikiran, seperti mana bangsa Tatar yang menyerang negeri timur dan bangsa Barbarian yang menyerang kerajaan Rom di barat, tidak dapat hidup lama. Mereka telah larut dalam bangsa-bangsa yang melalui mereka. Satu-satunya buah fikiran yang dapat disumbangkan oleh bangsa Arab kepada umat manusia ialah akidah Islamiah. Akidah inilah yang pernah mengangkatkan mereka ke mercu kepimpinan.
andainya mereka tinggalkan akidah ini, maka tidak lagi suatu fungsi dan peranan untuk mereka di bumi ini. Inilah yang patut diingat baik-baik oleh umat Arab jika mereka mahu hidup. Begitulah juga kalau kisah Arab ini kita terjemahkan dengan kita di Malaysia, terutama sekali bagi kita umat Melayu. Apa makna Melayu dengan kemelayuan kalau tidak bersama dengan Islam? Inilah yang pernah diingatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, dan di ketika itu beliau datang untuk menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis yang pada ketika itu dipegang oleh orang lain. Maka apabila kedatangan Sayyidina Umar, dalam ucapan itu sendiri, inilah Sayyidina Umar menekankan, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, mahma btaghaina bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Kami ataupun kita ini adalah kaum yang kemuliaannya terletak pada Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam, maka pasti akan menerima kehinaannya. Datuk yang dipertua, dalam bajet 2012, walaupun saya tidak mengambil kesempatan ini untuk membincangkan satu persatu yang pada hemat saya insya-Allah kalau berkesempatan untuk di peringkat jawatan kuasa, cuma kita ingin mengingatkan bahawa dalam suasana yang sebegini, walaupun mungkin ratus-ratus bilion kita boleh letak dalam angka-angka bajet ini, yang wallahu alam banyak dipersoalkan mana sos, mana sumber yang kita boleh dapat. Dan angka ni saya rasa Datuk yang dipertua, angka biasalah, boleh diubah-ubah. Tapi yang penting kepada kita ialah kalau negara kita ini tidak menuju kepada satu kebajikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dikaitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, negara kebajikan yang kita ketengahkan ialah negara yang mengisi dengan kehendak-kehendak baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, sebagaimana yang telah ditekankan oleh Allah dalam surah Saba ayat yang ke-15. Walaupun masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan penjelasan-penjelasan daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Saba yang ke-15 ini, tapi ingin saya bawa ayat Allah dalam suratul Muzammil ayat yang ke-10 yang ke-11, di mana yang berlimpah ruah dinikmati oleh penduduk di bumi Makkah itu sendiri, mereka telah mengingkari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mencemoh Islam, mereka mencemoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencemoh Al-Quranul Karim. Maka Allah turunkan ayat dalam suratul Muzammil, wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad, hendaklah kamu bersabar di atas tohmahan dan cemohan terhadap kamu ini, wahai Muhammad. Wahjurhum hajran jamila, dan kamu jauhilah puak-puak yang mencaci Islam ni, yang menghina Islam ini dengan cara yang baik. Wadharni wal mukadzimin ulil ni'mati wa mahilhum qalila. Biarkanlah, kata Allah, aku sahajalah yang akan bertindak terhadap pendusta-pendusta ini dan terhadap orang-orang yang mempunyai kemewahan tapi lupakan jalan kebenaran. Kamu berilah tangguh kepada aku sekejap. Dalam tempoh 2 tahun dalam sejarah, bumi Makkah yang begitu subur, terus datang bala daripada Allah, kemarau bertahun-tahun, sehingga keadaan ekonomi Makkah begitu tergugat. Saudagar-saudagar tidak lagi dapat menjual barang-barang mereka kerana kuasa membeli telah pun tidak ada di bumi Makkah. Akhir sekali Abu Jahal yang angkuh itu tadi terpaksa membawa kabilah-kabilah Arab
untuk pergi berniaga di Madinatul Munawwarah setelah mereka nampak bagaimana bukan sahaja kebenaran Islam itu subur di Makkah, tapi ketelusannya, amanahnya dan kebaikannya berlaku di bumi Madinah. Sayangnya Abu Jahal membawa masuk dagangan ke Madinatul Munawwarah pada tahun yang kedua hijrah dengan secara yang tidak baik, dengan secara jahat, iaitu mereka menyeludup. Berlakulah penyeludupan yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan barang dagangan untuk bawa masuk ke Madinatul Munawwarah. Sebaik saja Rasulullah mengetahui hakikat ini, Rasulullah menghantar para sahabat untuk pergi berunding. Tapi keangkuhan Abu Jahal tetap angkuh. Mereka merasakan mereka satu kejayaan. Dan inilah titik awal di mana berlakunya peperangan Badar, sebagaimana yang kita tahu dalam sejarah Islam. Oleh itu, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kita semua sebagai ahli-ahli dewan yang telah dimandatkan oleh rakyat untuk menceriakan atau memikul satu tanggungjawab dan amanah yang besar dalam masyarakat dan negara ini. Sama ada kita umat Islam lebih-lebih lagi, ataupun orang bukan Islam. Kemanusiaan kita harus kita pertingkatkan. Janganlah kita meracuni jiwa-jiwa kita yang baik ini dengan racun-racun yang lain, dengan pemikiran-pemikiran yang tamak halaba yang ada pada kita, tanpa kita mempersoalkan sama ada itu sesuai atau tidak sesuai, halal atau haram, bercanggah dengan lunas-lunas kemanusiaan ataupun tidak. Inilah yang perlu diketengahkan, kerana walaupun berlaku di bumi Makkah ini Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah itulah daripada dulu, sekarang dan Allah qadim. Inilah Datuk Yang di-Pertua, dalam kesempatan ini dengan masa ada 1-2 minit lagi ini, saya ingin menyebut jugalah pertama sekali kepada Yang Berhormat sahabat saya daripada Menteri Jabatan Kerja Raya ini. Pertama sekali ingin saya mengambil supaya perhatian supaya Yang Berhormat Menteri melihat bagaimana kedudukan jalan antara Pekan Tawar di Baling melalui Kuala Ketil dan ke Sungai Petani yang dijangka untuk disiapkan dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-10 ini. Begitu juga jalan Baling ke Durian Burung Selatan Thailand yang masih terbengkalai sampai hari ini. Yang ketiganya ialah bagaimana kedudukan jalan Baling ke Butterworth yang sekarang ini begitu pesat kedudukan lalu lintasnya ataupun kenderaan-kenderaan, tapi keadaannya, keadaan jalan masih macam kedudukan yang lama. Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya teringat kepada ucapan yang telah pernah disampaikan oleh bekas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, Tun Abdullah Badawi, yang mengatakan bahawa kerajaan bersungguh-sungguh serius untuk membangun kawasan-kawasan di perbatasan Malaysia, termasuklah kami di Baling, di Pekalang Hulu dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kawasan-kawasan tersebut masih belum dibangunkan, kerana kawasan-kawasan perbatasan ini kalau dapat dimajukan, saya yakin, saya percaya bahawa hubungan kedudukan, terutama sekali aliran ekonomi antara perbatasan di selatan Thai dengan Malaysia dapat dirancakkan lagi atau dapat dipergiatkan lagi. Dengan itu, setakat itu dulu ucapan perbahasan ini, dan saya ucapkan terima kasih.